Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Saya muliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, dating-dating, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan fiqh muamalat. Dan sebelum ini telah pun kita bincangkan bab berkait dengan luqatah, barang yang kita jumpa, pengurusan harta anak yatim. Kita dah bincang juga bab beberapa perkara yang diharamkan dalam akad muamalat, dan kita dah bincang juga perkara-perkara yang berkait dengan riba, takaful dan sebagainya. Hari ini insya-Allah kita sambung kita punya perbincangan. Saya ingat topik ni saya pernah sentuh sikit je, tapi tidak secara mendasar daripada awal sampai akhir, berkenaan dengan hukum hakam berkait dengan main kutu. Hukum hakam berkait dengan main kutu, kan? Jadi kutu ni famous dah dalam masyarakat Melayu, dekat pejabat, dekat syarikat, dekat kawan-kawan, teman-teman dan sebagainya yang buat kontrak berkait ataupun buat pinjaman. Sebenarnya pinjaman, dia qard, pinjam meminjam, berkait dengan kutu. Dan kemudian kita nak tengok daripada pelbagai sudut. Yang pertama, ada tak dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah yang menyatakan kebenaran, keharusan berkenaan dengan hukum hakam main kutu ni? Itu satu. Yang kedua, kita nak tengok adalah daripada sudut hukum main kutu tu sendiri, adakah bersalahan daripada sudut syarak? Dan kemudian yang ketiga, kita nak tengok daripada aspek ibu kutu tu sendiri. Maksudnya dia yang menjadi ketua, kalau dia ambil yuran, apa hukumnya? Maksudnya siapa-siapa nak masuk main kutu dengan dia, dia ambil yuran RM5 ke, dia cas, adakah hukum-hukum terkait? Dan kemudian kalau dia lewat, ataupun orang yang main kutu tu, katalah nombor 4, nombor 5, dia lewat bayar. Bila dia lewat bayar tu, ada cas tak? Ada tak dikenakan sebarang kita kata denda dan sebagainya? Itu kita nak tengok daripada sudut hukum bagi sesiapa yang jadi ibu kutu, kan? Kadang-kadang ibu kutu dahulukan duit dia, dan kemudian pada bulan berikutnya yang lewat bayar tadi tu, dia akan bayar katalah sebulan RM50, dia kena bayar RM105. Contohnya, kan? Maksudnya RM50 bulan lepas yang dia tak bayar, RM50 bulan ni, dan RM5 cas. Tu macam mana hukumnya? Itu semua kita nak tengok daripada sudut pelaksanaan itu sendiri. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak tengok daripada sudut akad. Kontrak kutu ni apa sebenarnya? Apa isu yang berkait? Apa akadnya? Kan, akad ni dia mesti ada dalam bab muamalat ni, yang membentuk sama ada pinjaman ataupun pembiayaan, financing, ataupun merujuk kepada yang kita kata sebagai istilahnya jual beli, pelaburan. Dia mesti ada akad. Kalau tak ada akad, tak ada kontrak, maka paling besar ataupun isu paling besar, kemungkinan besar dia punya sirah akad ataupun kontrak itu tak sah. Bila tak sah, maka baik pelaburan, baik jual beli, baik pinjaman, dia jadi isu dekat situ, dan kemudian menjadikan perkara itu dekat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, kita akan tengok pecahan. Kutu ni macam-macam jenis. Ada kutu berkait dengan duit, ada kutu berkait dengan emas. Emas pula bahagi dua, ada emas perhiasan, ada emas berbentuk jongkong. Maksudnya yang kita gunakan itu ataupun yang dikutukan itu, contohnya 5 gram. 5 gram tu yang dalam pada kad tu. Yang pada kad tu. Jadi yang pada kad tu tak kiralah gambar pejabat pos ke, gambar batik ke, gambar apa, tapi yang tu boleh tak dikutukan? Ada orang buat. Jadi kita nak bincanglah hukumnya, apa pandangan ulama, apa dalil hujah perbincangan yang insya-Allah kita akan detailkan. Dan kemudian kita akan tengok kutu barangan. Kan, Thermomix ke contoh, pinggan mangkuk ke apa ke yang dikutukan. Jadi kena bayar berapa bulan-bulan, ada hukum tak situ, ada perbincangan, nanti kita akan detailkan. Dan juga yang ketiga, kita nak tengok juga daripada sudut pecahan yang kelima tadi, kutu skim yang ada dekat luar.
ada skim kutu berserta keuntungan, ada skim kutu pelaburan. Itu semua benda yang kita nak tengok, kita nak bincang pada malam ni supaya kita jelas daripada sudut hukum dan perbincangan daripada sudut muamalah. Itulah lebih kurang 4-5 perkara yang kita nak detailkan pada malam ni, insya-Allah. Baik, yang pertama kita nak tengok dalam masyarakat Arab pada zaman dahulu ataupun dalam kitab-kitab perbahasan fiqh, ada tak bincang tentang kutu ni? Okey, rupanya bila kita cari, kita belik-belik, kita perhati, kita tengok ada perbincangan tentang kutu ni disebut oleh Imam Al-Bajuri. Okey, Imam Al-Bajuri, dan juga disebut oleh Imam Al-Qalyubi wa Umairah. Ni dua-dua imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi mereka ni lewat sikit, dah kurung ke 9-10 lebih lah. Lewat sikit. Maka mereka menyatakan dalam bahasa Arab rupanya kutu ni dipanggil Jumu'iyah. Jumu'iyah. Apa itu Jumu'iyah? Jumu'iyah ni bermaksud ialah himpunan. Bermaksud himpunan ataupun bermaksud perkumpulan. Itu Jumu'iyah. Dan rupanya Jumu'iyah kutu ni dia terkenal juga bukan pada masyarakat Melayu, pada masyarakat Arab dan juga zaman sebelum ini. Rupanya mereka dah ada bermain kutu ni. Maksudnya masing-masing masuk, letak berapa-berapa duit, kemudian tengok kepada giliran. Giliran awak nanti nombor 4. Nanti awak akan dapatlah daripada, katalah contoh 10 orang masuk, letak 1 dinar, maka 10 dinar. Maka nanti akan dapat 10 dinar lah pada giliran nombor 5. Kalau giliran nombor 6 dapat 10 dinar. Jadi macam tu. Rupanya benda ni dah berlaku dalam masyarakat Arab dan disebut oleh Imam Al-Qalyubi dan disebut juga oleh Imam Al-Bajuri yang kita sebutkan tadi. Rupanya benda ni dah ada dalam masyarakat Arab. Itu daripada sudut permainan lah, daripada sudut pinjam-pinjaman ataupun pembiayaan. Bahasa Islamnya ataupun dari sudut Islamic termsnya ialah pembiayaan lah, financing. Okay, itu maksud dia. Sebab bila sebut apa kita kata sebagai pinjaman ataupun kita sebut sebagai loan, biasanya konvensional lah guna perkataan tu, riba dan sebagainya. Okey, jadi bila sebut tentang kutu, yang kedua kita nak pergi, sudah tentu ada dalil. Okey, sudah tentu ada dalil. Maka dalilnya secara asasnya tidak ada dalil yang khusus menyatakan bahawa baik daripada Quran ataupun hadis tentang kutu ni secara khusus. Namun di sana ada dalil-dalil yang mana merujuk kepada pinjaman bersama, merujuk kepada akad itu pinjaman. Dalam istilahnya dipanggil qardul hasan. Qardul hasan ni maksudnya pinjaman tanpa faedah, without interest lah. Okey, pinjaman tanpa faedah maksudnya bagi 100 pulang 100 lah. Bagi 2,000 pulang 2,000. Itu secara asas, secara dasarnya. Maka Allah sebut dalam surah Hadid pada ayat yang ke-11, Allah menyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ajran karim. Okay, Allah menyatakan bahawa ajrun karim. Allah menyatakan kepada kita daripada surah Hadid ayat 11 ni, sesiapakah ataupun siapakah yang nak memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, iaitu pinjaman tanpa faedah. Pelik juga ni. Ayat ni Allah sebut siapa nak bagi pinjaman kepada Allah, pinjaman tanpa faedah. Pelik ni kan. Baik. Jadi Allah kata fayudha'ifahu lah, maka Allah akan tambah kepadanya ad'afan katsira. Maksudnya dengan lipat ganda pahalanya kepada mereka yang bagi pinjaman kepada Allah dan bagi mereka pahala yang banyak. Ajrun karim, bagi mereka pahala yang banyak. Baik, rupanya pinjam ni, bagi pinjam dekat orang ni, kita kalau ada orang susah kita bagi pinjam. Ramai orang kadang-kadang dia punya mindset yang dapat pahala tu bagi sedekah, yang dapat pahala tu wakaf, yang dapat pahala tu hanya bagi sekadar bagi macam tu, maksudnya derma, sumbangan apa semua. Rupanya Allah kata sesiapa yang bagi pinjaman kepada Allah, rupanya pinjaman ni dua maksud. Kata para ulama tafsir, ni boleh buka Al-Imam Ibn Kathir, At-Tabari dan sebagainya. Pinjam kepada Allah ini maksudnya yang pertama, bagi duit itu sebagai modal jihad di jalan Allah, maka dia punya profit, keuntungannya dapat dekat akhirat. Atau Allah guna tu pinjam sekejap lah. Padahal sebenarnya harta tu harta Allah. Al-malu malullah, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Harta tu harta Allah.
Yang kita dapat ni harta Allah. Apa buktinya? Buktinya bila kita meninggal dunia, harta kita tak bawa, akan diwarisi oleh keturunan kita. Lepas keturunan kita meninggal dunia pula, akan diwarisi pula oleh cicit, cucu kita dan sebagainya. Maksudnya asalnya adalah harta Allah, Allah bagi kita pinjam sekejap. Maka Allah kata, bagi pinjam kepada Allah. Harta Allah bagi pada kamu, darah ibarat katanya tuan-tuan, dahlah Allah bagi kita modal. Ada orang kadang-kadang Allah bagi kita modal, kita kedekut pula. Wakaf tidak, sedekah tidak, fisabilillah tidak, rugilah. Kerana Allah dah kata dah, aku bagi harta dekat kamu tu. Malullah, harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah kata, dengan sebab ada modal tu, aku nak bagi kamu pahala ni, nak bagi kamu ganjaran besar. Maka bagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, maksudnya sedekah apa semua dan sebagainya. Yang kedua, tolong menolong di antara sesama manusia. Antaranya bagi hutang. Antaranya bagi hutang. Tadi kita kata yang pertama daripada ayat ni maksudnya apa? Fi sabilillah, infak, sedekah, wakaf. Yang kedua, tolong manusia sesama manusia. Maka ini juga menjadikan bahawa siapa yang bagi pinjam kepada manusia, dia dapat pahala besar. Dan Allah rekod juga dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Allah menyatakan tentang wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu bagi satu orang berhutang, tiba-tiba dia tak mampu bayar, dia minta tangguh, maka Allah kata bagikan dia tangguh. Lepas bagi dia tangguh tu, katalah contoh dia datang lagi, minta maaf lah 2 hari lagi baru dapat gaji. Betul-betul ni, bukan tipu, bukan tipu betul, bukan tipu. Betul-betul 2 hari lagi baru dapat gaji. Dah lah minta tempoh seminggu, minta tempoh 2 hari lagi. Kamu bagi lagi tempoh, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tasaddaqu, dan kalau kamu berkehendak untuk bersedekahkan hutang tu, tak apalah saya sedekah lah setakat RM20, RM50, tak apa saya sedekah je dekat awak. Kan mula-mula tu hutang kan, tapi tengok susah pula, tak apa saya sedekah je dekat awak. Khairul lakum, kebaikan yang banyak untuk kamu jika kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagi hutang juga pahala besar, bagi sedekah juga pahala besar. Kenapa? Jawabnya Imam As-San'ani menyatakan bahawa kerana bagi hutang ni orang tu malu muka nak minta hutang. Kalau kita bagi sumbang, bagi sedekah, kadang-kadang orang tu dia perlukan tapi benda yang lain. Okay? Untuk benda yang lain. Tetapi kalau kita bagi, dia datang minta hutang pada kita, malu muka. Maka dengan sebab itu kita bagi kat dia juga pahalanya adalah pahala yang besar. Jadi jangan ingat hanya sedekah, wakaf saja yang mendapatkan pahala. Baik, daripada ayat ni menjadi dalil dan hujah dalam isu permainan kutu ni, kita ramai-ramai tolong bantu-membantu antara satu sama lain. Yang ni nanti anak-anak sekolah, contohnya, maka dia dapat giliran dia. Yang ni nanti sakit ke apa, yang ni pula ada keperluan lain-lain dan sebagainya. Maka bila dapat giliran tu, saya bagi awak pinjam secara bergilir, nanti awak pinjamkan balik kepada saya bila sampai giliran saya. Sebab dia pinjam-meminjam, dia bukan sedekah. Itu dia punya konsep asas. Baik, daripada hadis Nabi SAW pula, dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi SAW, may yassara, sesiapa yang mana memudahkan mu'siran, orang yang susah, orang yang payah, terutama orang yang memerlukan hutang, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan juga akhirat. Maka Allah bagi macam tu. Maksudnya kita tolong orang sebab orang tu minta hutang, orang tu ada keperluan, maka Allah akan mudahkan urusan kita dekat akhirat. Maka inilah dalil pada Quran dan hadis yang menunjukkan keumuman daripada sudut asasnya memang ada, iaitulah hukum berkait dengan main kutu yang kita sebutkan tadi. Habis. Tadi pengenalan, yang kedua dalil, yang ketiga kita nak pergi kepada hukum main kutu tu sendiri. Okay. Hukum main kutu ni, kalau kita tengok daripada sudut perbahasan ulama moden, sebagai contoh Hayat Kibar Ulama, kesatuan ulama-ulama besar di Saudi Arabia ataupun di Arab Saudi lah. Okey, itu satu. Kemudian juga fatwa Syekh Dr. Yusuf Rafiq Masri. Ni ulama besar dalam bab muamalat. Maksudnya dalam fatwa, baik IOF ke bank negara ke, baik perbankan Islam di Malaysia sekalipun, kalau fatwa itu ada dibuat oleh Syekh Dr. Yusuf Rafiq Masri, maka mereka akan rujuk sebagai pandangan fatwa di Malaysia.
Baik. Jadi beliau ni seorang ulama besar Mesir, asalnya Mesir. Beliau menyatakan bahawa hukum asal main kutu ni tidak dibenarkan, tidak diharuskan. Habis terbalik belaka, alamak macam mana sebelum ni main kutu. Sabar tuan-tuan, kita sebenarnya dengan ilmu kita kena jujur. Dia tak boleh harus je. Sebab untuk mengharamkan satu benda tu sangat mudah. Untuk mengharuskan satu benda tu dengan hujah dan dalil yang kukuh, itu satu benda yang sukar. Kan kita kata nak mengharamkan insurans konvensional, mudah, ada perkara-perkara dia. Tapi nak mengharuskan takaful, susah tu. Kena buat kontrak dia, kena apa semua dan sebagainya. Kan jadi kita kata ini dia punya asas kepada perbincangan. Maka sebab apa? Hujah dia apa? Hujahnya kata beliau, Sayyidina Ali bin Abi Talib ada meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu qardin jaran naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mana mengenakan apa-apa manfaat, maka dia adalah riba yang Allah haramkan. Ni kita dah sebut dah dulu, riba ni berperang dengan Allah dan Rasulnya. Riba ni adalah satu dosa yang sangat besar. Riba ni sehingga kan kata Imam Malik rahimahullah, tidak aku pernah jumpa dalam Quran sehingga Allah isytiharkan perang dengan orang yang melakukan ataupun ambil beli makan ke apa dan sebagainya dengan riba, sehingga Allah isytiharkan perang. Kan kalau berjudi tak ada, kalau berkait dengan membunuh orang tak ada, dosa besar. Tetapi riba dalam bab muamalat dosa yang sangat besar. Ramai lagi orang Islam kita terlibat. Ini perlu sangat berhati-hati. Okey, jadi disebabkan itu, sebab kutu tu ada manfaat. Manfaat di mana? Manfaat saya bagi awak pinjam, awak bagi saya pinjam semula. Pelik tu. Sebab kalau bagi pinjam habis selesai satu. Katalah contoh, dalam 10 orang yang masuk, setiap orang RM RM100. Sebenarnya daripada sudut kontrak seakan-akan katanya begini, saya bagi awak pinjam dahulu, nanti awak bagi saya pinjam semula bila sampai giliran saya. Contoh, giliran saya nombor 5, maka kalau ikut apa yang saya bayar dulu baru 500, maka saya dapat 1000. Kenapa? Sebab orang yang masuk tu 10 orang, dan patutnya saya akan bayar bulan ke-6, bulan ke-7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 baru habis. Jadi maksudnya saya bagi awak pinjam, awak pula bagi kepada saya pinjam. Ni masalah ni. Ni masalah daripada sudut ada manfaat di situ yang dijanjikan daripada sudut dua pihak. Sebab bagi saya pinjam ataupun awak bagi saya pinjam, saya bagi awak pinjam. Sebab asalnya akad kutu ni, kontrak dia qard, pinjam meminjam. Dia bukan hadiah tu. Dia bukan hadiah, dia bukan hibah, dia bukan wasiat, dia bukan bagi sesaja, bukan. Dia qard, pinjam meminjam antara satu sama lain. Jadi kuat juga hujah tu yang dinyatakan oleh Hayat Kibar Ulama dan juga disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Rafiq Masri yang disebutkan tadi. Baik, itu hujah yang pertama dan juga pandangan yang pertama. Okey, kita tengok pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ni disebut oleh Syekh ataupun Imam Wali Al-Baji, seorang imam besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i, dinukilkan daripada kitab tadi tu, Hasyiah Qalyubi wal Umaira, kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Dan kemudian juga ini pandangan yang disebut oleh Syekh Dr. Sulaiman Mani'. Syekh Dr. Sulaiman Mani' ni juga ulama besar tuan-tuan. Dia ni mana-mana bank besar-besar ke dekat dunia ni dia ada duduk, baik Bahrain ke baik apa, dia jadi dia punya syariah advisor dia, penasihat syariah dia, dan dia pakar dalam fiqh, pakar dalam bab muamalat, pakar dalam hukum hakam dan sebagainya. Maka Syekh Dr. Sulaiman Al-Mani' menyatakan bahawa hukum asalnya main kutu adalah harus. Pula dah pening kita, sekejap haram, kejap harus, halam jadi kan. Haram campur harus kan. Jadi macam mana ni Ustaz? Macam mana perbincangan dia? Okey, dia macam ni tuan-tuan. Saya sebut tadi, pertama daripada sudut ilmu kita kena sampaikan. Dia tak boleh harus, sah, okey. Padahal benda tu ada berbeza pandangan pendapat. Tak silap-silap ambil pandangan yang minoriti, pandangan yang terpencil, tiba-tiba kata harus, sebenarnya tak boleh. Itu bahaya. Sebab tu saya sebutkan dua pandangan. Dalam perbincangan fiqh apa semua, kita akan sebutkan dua pandangan kalau ia ada dua pandangan. Baik. Atas alasan apa yang kata harus tadi tu? Kata beliau, yang jadi riba, ini juga pandangan yang disebut oleh Syekh Dr. Nazih Hamad.
Ini juga pakar tuan-tuan dalam bab muamalah. Hebat mereka ni. Kan. Maksudnya kalau kesatuan ulama fiqh sedunia tu yang ada 200 orang anggota ulama lebih kurang seluruh dunia ni, mereka antara badan-badan, bukan Malaysia tuan-tuan, dunia. Maksudnya dunia Islam ni ada berapa negara, negeri kan? Maka ini antara pemuka-pemuka besar, ulama-ulama yang ada pada zaman ni. Masih hidup lagi mereka ni. Syekh Dr. Nazir Hamad masih hidup lagi. Baik. Beliau menyatakan yang riba tu manfaat yang diharamkan kerana awak bagi saya pinjam, saya bagi awak pinjam tadi tu, manfaat tu dia manfaat jadi riba kalau sebelah pihak yang mendapat manfaat tu. Contoh, saya bagi tuan-tuan pinjam, ataupun saya bagi si B lah, si Abu lah, saya bagi si Abu pinjam RM1000, maka bayar dekat saya 1100. Siapa yang dapat manfaat? Saya seorang. Mana manfaat yang saya dapat? RM100 tambahan daripada hutang 1000 yang saya bagi. Sebab manfaat tu pada dia. Manfaat tu akan memudaratkan orang yang mana sama-sama ataupun yang meminjam tadi daripada dia. Jadi masalah. Kan jadi masalah dekat situ. Ataupun manfaat juga, contoh macam ni pun boleh jadi riba kot tuan-tuan. Contoh, kita tak minta duit, kita minta apa-apa manfaat yang berkait. Contoh gini, saya bagi awak pinjam 1000 dengan syarat, sebab awak pandai baiki laptop, awak kena baiki laptop saya baru bagi awak pinjam 1000. Itu juga manfaat riba yang tidak dibenarkan oleh kebanyakan para ulama, Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya. Maksudnya bagi pinjam dengan syarat kita nak ambil manfaat daripada dia. Saya bagi awak pinjam RM1000 dengan syarat bagi saya pinjam kereta awak, ataupun bagi percuma kereta awak. Nah, 1000. Contohlah. Kan contohnya. Jadi benda ni bahaya. Dalam bisnes pula lagi penting. Saya bagi awak invest dekat awak 100,000 dengan syarat awak kena sekian-sekian. Apa manfaat untuk saya dapat? Itu bahaya juga tuan-tuan. Itu ada helah, ada syubhah, ada kesamaran yang akan pergi kepada riba yang kita perlu sangat berhati-hati. Sebab tu dalam pelaburan, dalam akad, dalam jual beli, dalam bisnes perniagaan, kena clear akad, kontrak, boleh tak boleh, hukum, harus dan sebagainya. Itu antara benda yang sangat penting. Okey. Jadi itu jawapan pertama. Kata Syekh Dr. Nazir Hamad, kata Syekh Dr. Sulaiman Al-Ma'ani. Jawapan kedua, kata mereka, manfaat yang tadi tu sama-sama dapat. Maksudnya kita sama-sama dapat tu, saya nanti giliran pertama saya dapat 1000, awak nanti ikut giliran nombor 2 dapat 1000 juga, yang lain semua akan dapat 1000 masing-masing. Maka manfaat seperti itu tidak riba, sebab masing-masing dapat manfaat, masing-masing akan dapat giliran masing-masing, dan masing-masing akan menjadi peminjam, dan masing-masing akan meminjamkan duit dia kepada orang lain dengan ansuran 50 sebulan, 50 sebulan, 50 sebulan, 100 sebulan, 100 sebulan dan yang selainnya. Okey, jadi setakat ni jelas lah kot. Tak apa, nanti kalau ada sempat masa ada soalan, saya buka soalan sikit. Okey, itu yang ketiga daripada sudut hukum. Okey, maka kalau kita ambil pandangan harus, Malaysia haruslah. Tuan-tuan tengok majlis, kalau fatwa di wilayah harus hukumnya main kutu ni. Tapi dia tak sebut kalau hujah-hujah tadi tu. Saya bawa ke tu hujah tu berapa pandangan lain-lain lah daripada para ulama dan sebagainya. Dan kemudian harus itu ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Baik, yang pertama, ini masuk isu yang keempat. Tadi kita pergi mukadimah, dalil, hukum. Yang keempat ni ialah dari sudut harus tu apa yang perlu ada syarat-syarat dia. Baik, yang pertama, akad. Akad dia, maksudnya kontrak dia ataupun apa yang kita tulis tu. Sebab masalah orang main kutu pada hari ni, dia kata ni kutu 100 bayar bulan sekian-sekian, nanti giliran kita cabut undi. Dia terus letak tu, siapa nak masuk nama. Macam tu je kan. Siapa nak masuk nama. Jadi Zubaidah ke Ahmad ke, semua masuk nama. Ada 20 orang contohnya. Tak boleh main masuk-masuk je macam tu. Sebab benda ni kita pinjam meminjam. Pinjam meminjam tak kena gaya akan pergi kepada riba yang Allah haramkan. Pinjam meminjam tak kena gaya akan jadi perkara-perkara yang haram berkait di sekeliling yang berlaku tu. Maka sebab tu kena ada yang pertama sekali akad kontrak. Baik, akad kontrak ni macam mana tuan-tuan? Begini, mudah je. Saya nama sekian-sekian bersetuju. Ini WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada kertas lebih baik. Kalau bercetak kita ada A4 lebih baik lah, lebih bagus. Tapi kalau dah tak ada, moden zaman sekarang ni semua digitalnya, AI lah apa semua, big data apa semua, tak ada isu. Maka dengan itu kita tulis dalam WhatsApp siap-siap, dengan ini saya nama sekian, nombor IC tak payah, tak apa, nama je. Nama sekian-sekian bersetuju untuk masuk
Apa dia? Kutu. Kutu ni apa? Bila kita sebut kutu tadi sudah tentu pinjam meminjam lah. Kan. Kalau nak letak ke situ, letak ke situ, pembiayaan kutu ke, pinjaman kutu ke, tak apa, tak ada masalah. Bersetuju dengan bayaran sekian-sekian tertakluk kepada syarat berikut. Okey. Jadi nama tu dah ada dah, jelas dah masuk pinjam tu dan tertakluk pada syarat berikut. Yang pertama, syarat dia apa pertama? 100 setiap bulan. Nombor satu syarat dia. Nombor dua syarat dia apa? Nombor dua syarat dia ialah mesti dibayar pada tiap-tiap 1 hari bulan berikutnya. Maksud 1 bulan 8, 1 bulan 9 dan seterusnya lah. Kan. Kemudian apa? Dibayar tu apa, ke bank mana, akaun bank mana? Tu kena jelas semua tu. Tu ada tuan-tuan. Biasanya ada lah. Kan benda tu ada. Kemudian contoh lain pula. Jika berlaku kelewatan ataupun apa-apa, yang tu kita nak bincang nanti. Tu pada benda-benda yang perlu bebas ketika mana ada permainan kutu. Yang tu yang kedua nanti saya bincang. Okey. Dan kemudian syarat-syarat yang selainnya. Yang penting syarat itu ada untuk semua. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam dipegang pada syaratnya. Syarat itulah yang membenarkan kita buat kontrak. Kontrak mana? Yang tu kita punya JD, job description, anak-anak kita pergi kerja tu kan ada offer letter. Offer letter tu akad lah. Offer letter tu akad. Masuk pukul berapa, gaji berapa, klausul berapa, apa benefit apa dan sebagainya, masuk pukul berapa, balik pukul berapa, kena buat apa, JD dia 1, 2, 3. Itu semua akad sebenarnya. Dan tak semesti, tak perlulah kita bila nak akad tu, dengan ini saya bersetuju untuk bekerja di syarikat awak, tak payah. Turun je tanda tangan, sains, digital ke apa, itu sudah kira setuju dengan akad tu. Sama juga dekat sini. Maka bila kita letak kepada akad tu, itu yang pertama, kena jelas syarat dia dan apa dan siapa. Siapa, apa, kontrak dia dan kemudian syarat-syarat dia, jelas. Itu yang pertama. Maksudnya bertulis sama ada WhatsApp ataupun secara atas kertas. Sebab kita nak bagi clear, muamalat Islam ni dia tak nak benda yang tak jelas. Entah siapa yang masuk, entah bayar berapa, kalau tak ini apa syarat tak ada, tak nak. Dia tak nak macam tu. Buat muamalat kena clear. Kan? Buat muamalat kena clear, jelas satu persatu. Baik, itu satu. Yang kedua, ibu kutu tu sendiri. Yang pertama, ni yang kedua, tidak boleh mengenakan yuran kepada peserta yang nak masuk. Saya jumpa tuan-tuan, ibu bapa segala kutu. Ibu kutu, bawah tu ada ibu lagi, bawah tu downline lagi. Ini bukan kutu, ni MLM ni nama dia, multi level marketing kan. Jadi maksudnya bila ada yang ni peserta masuk, ibu kutu akan dapat komisen. Sudah pening kepala. Itu dalam akad muamalat tu kena bincang panjang tu. Kan. Cuma saya nak bagi tahu, ibu kutu pertama tak boleh mengenakan yuran. Kenapa? Sebab kontrak ni kontrak pinjam meminjam, bukan jual beli. Kontrak pinjam meminjam, maka tak boleh kenakan yuran. Sebab kenapa pula saya kenakan yuran kalau saya nak pinjam meminjam? Tak boleh. Itu yang pertama. Kalau kenakan yuran, maka itu termasuk daripada riba yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Okey, itu dalil dia, hujah dia. Baik, itu yang pertama. Di bawah item yang nombor 2 tadi. Yang kedua, ibu kutu tak boleh mengenakan denda ataupun tak boleh mengenakan sebarang cas kepada kelewatan anak-anak kutu dia. Maksudnya katalah bulan 7 ni saya tak mampu bayar, maka saya kata dekat ibu kutu saya, minta maaf saya tak dapat bayar bulan 7 ni, saya akan bayar bulan 8. Ibu kutu kata boleh, dengan syarat saya dahulukan, maksudnya saya dahulukan duit saya, ibu kutu tadi, dan saya kenakan cas RM RM5. Maksudnya bulan depan kena bayar RM205. Yang 100 tu untuk bulan yang awak tak bayar ni, bulan 7 ni. Yang untuk bulan 8 akan datang RM100. Maka kena bayar bulan 8 berapa? RM205. RM5 cas. Itu riba yang diharamkan. Ada buat ke? Ada buat. Sebab tu saya kena tegur. Sebab tu topik ni saya kena bawa. Kerana kita tak nak terlibat dengan benda-benda riba ni. Benda-benda yang Allah haramkan secara jelas, secara nyata. Okey? Baik. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga. Ni banyak buat tuan-tuan. Di bawah isu ibu kutu tadi. Ibu kutu mensyaratkan kepada semua peserta yang mana dia itu akan dapat cabutan, dia tak ada cabutan apa-apa, dia tetap nombor 1 akan dapat dulu. Dia letak, dia awal-awal akan dapat dulu sebab dia ibu.
Sebab tu saya kata tadi, kontrak kutu ni bukan nak buat untung. Kontrak kutu ni asal tadi kita dah baca dah dalil pada Quran dan hadis, dia adalah tolong menolong, bantu membantu di atas kesesakan orang lain. Orang lain dah sesak sebab orang masuk kutu ni tuan, memang sesak. Dan itu satu-satunya cara dia nak tabung. Bukan tak boleh dia tabung bulanan letak dalam akaun dia, tapi masuk 50 keluar 60 tuan-tuan kan. Dia banyak bocor daripada tabungan tu. Jadi sebab pinjam meminjam itulah boleh konsisten bayar. Kan boleh peganglah duit 1000, bolehlah untuk anak-anak ataupun apa dan sebagainya. Itu daripada sudut perbincangan dia kan. Jadi asalnya bukan nak ambil untung, bukan nak buat apa. Maksudnya ibu kutu ni atas dasar memang tolong menolong, sebab dia asal pinjaman. Kan Allah kata tadi, main zalladhi yuqridullaha qardan hasana, surah Hadid ayat 11 tadi. Siapa nak bagi pinjaman kepada Allah, tolong manusia, bantu manusia, maka itulah asbab musabab dia, bukan sebab nak ambil keuntungan. Okey, jadi ibu kutu perlu sangat berhati-hati dalam isu berkait dengan perkara ni. Okey, itu isu yang kedua tentang ibu kutu. Baik. Isu yang ketiga yang juga kepentingan juga yang kita nak tengok adalah daripada sudut pelaksanaan. Okey, daripada sudut pelaksanaan. Dan kita kena ingat juga, kutu ni ada undang-undang dekat Malaysia. Akta Wang Kutu 1971. Okay. Dalam seksyennya menyatakan bahawa apa-apa bentuk kutu perniagaan ataupun kita kata dalam bentuk kutu lah, C2 ke apalah nama fund ke ataupun apa, yang mana dia itu dibuat secara meluas, yang dilakukan oleh sesiapa lah, maka ia bersalahan dengan undang-undang pula dah. Tadi kata boleh, ni bersalahan pula dengan undang-undang. Sebab tu tuan-tuan penting, fiqh ni kadang-kadang telah diperundangkan. Sebab tu bila kita nak buat kontrak dalam syarikat, kita nak meniaga, kita nak melabur, ada dua sudut kita kena tengok. Satu, kontrak daripada sudut syariah, ni boleh ke tak boleh, klausa ni okey ke tak okey, bertentangan dengan syariah ataupun tidak. Satu. Yang kedua, kena panggil lawyer, hire lawyer untuk check kita punya dokumen. Sebab ni bertentangan tak dengan undang-undang, ni okey tak dari sudut undang-undang. Lawyer kena ada, pakar syariah kena ada duduk untuk buat satu kontrak. Nak kontrak pelaburan, jangan main masuk je, ni pelabur apa ni, tak tahulah syarikat apa, tapi katanya 50% keuntungan setiap bulan, terus masuk. No, tengok dia punya kontrak jelas betul. Kan, tengok pula siapa yang ada, BOD dia siapa, syarikat kat mana, banyak benda kena tengok tuan-tuan. Okay? Jadi maksudnya kat situ ialah lawyer pun kena ada dari sudut undang-undang, syariah pun kena ada. Kan. Okey. Jadi persoalan dia sekarang, macam mana? Dah kata kutu bertentangan. Rupanya bila kita baca, tengok kepada Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Mereka menyatakan, adapun kutu yang dilakukan, diamalkan oleh masyarakat, adik-beradik dia, jiran-jiran dia, kawan-kawan dia, rakan-rakan pejabat dia, sekolah ke dan sebagainya lah, kan kawan-kawan, maka itu tidak termasuk dalam akta kutu yang dilarang. Tu kena jelas dah tu. Sebab tu baca akta bagi habis. Ada setengah orang, tak boleh main kutu ni, akta 1971. Apa dia 1971? Tapi rupa-rupanya bukan itu maksud dia. Maksud dia ialah, kalau kita buka syarikat kutu Sidang Berhad, syarikat kutu enterprise, pakat bawa ramai-ramai orang duk kutip deposit, dengan akta deposit pun dah salah dah. Itu satu hal. Kemudian akta kutu pun salah. Maksudnya akta ni tak bagi kita buka syarikat, tak bagilah kita iklan dekat Facebook, jom kita masuk buat syarikat kutu. Itu tak boleh. Itu bertentangan dengan undang-undang. Hukum fiqh pun lagilah bertentangan. Sebab nanti mesti buat tu nak ada keuntungan, mesti buat tu ada perkara di sebaliknya yang perlu diperhatikan. Okey, jadi maksudnya sekadar 10 orang 20 orang masuk, kawan-kawan apa, tak ada isu, maka dia tak bertentangan dengan undang-undang, maka daripada sudut fiqh juga dia adalah dibenarkan ataupun diharuskan. Okey, so habis. Itu isu yang keempat. Isu kelima maksudnya undang-undang, dan juga 3 perkara yang saya sentuh tadi yang berkait dengan bila kita nak buat kutu itu sendiri. Okey, sekarang akhir sekali kita nak pergi kepada jenis-jenis kutu yang dibenarkan tadi. Yang pertama, kutu duit tadi tu, baik 100 ke, baik 200 ke, baik tak kira lah berapa banyak pun, maka yang itu kalau menepati syarat yang keempat tadi, akad dia jelas kan, kemudian tak boleh ambil yuran, tak boleh kenakan cas apa semua tadi kita sebutkan tadi, maka kutu duit itu adalah diharuskan, tak ada masalah. Sebab akad asalnya qard, pinjam meminjam, tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain kan. Imam Ibn Hattab menyebutkan dalam kitab beliau Manahul Jalil, aslifni
wa aslifuk. Kamu bagi aku pinjam dan aku pinjamkan kepada engkau. Itu asas kutu tu, maka hukumnya harus. Maka hukumnya adalah dibenarkan. Okey, so kutu duit tak ada masalah. Yang kedua, kutu emas perhiasan. Disebabkan emas ni item ribawi, barang riba yang transaksinya bukan tak boleh, boleh, tapi kena ikut syarat yang Nabi telah tetapkan. Nabi sebut dalam hadis Ubadah bin Samit dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas. Fa idza ikhtalafa al-ajnas, saya skip sikit hadis tu, pergi ke belakang dia, bila mana berbeza jenis. Maksudnya duit masuk kutu untuk beli emas. Saya ulang sekali lagi, kita bukan terus dapat emas, maksudnya duit yang kita kena bayar. Tak adalah orang buat kutu 1 gram emas sebulan, tak adalah. Sebulan pergi bagi tak adalah kan. Mungkin ada, tapi kita kata biasanya duit itulah yang dikumpul masuk kutu untuk membeli barang kemas. Tak kira lah puluk dakap ke, roti ban ke, design lipan ke, design daun ketum ke, design macam-macam design lah ada kat luar sana. Kan gelangnya apa dan sebagainya. Maka kita naklah benda tu. Bila nak, maka apa syarat dia? Semua tadi tertakluk pada syarat nombor 4. Akadnya jelas apa semua dan sebagainya. Cuma masalah dia satu. Kutu duit dia satu kontrak, iaitu kontrak tadi pinjam je. Bila kutu barangan, dia kena ada 2 penjelasan dekat situ, 2 kontrak. Kontraknya apa? Pertama tadi kita dah letak saya dengan ini nama sekian-sekian bersetuju untuk pinjam-pinjam ataupun kutu tadi ni dengan syarat-syarat berikut. Habis setuju. Kan? Taklah setuju nama ke apa dan sebagainya. Tu satu kontrak. Kontrak kedua, dia tak terus simplistik, senang semudah tu terus pergi emas tadi, tak boleh. Dia kena letak pula yang kedua adalah emas tadi. Maka kutu ini bertujuan, tu kontrak kedua dia. Kontrak kedua dia kena letak bawah tu. Maka kutu ini bertujuan untuk membeli emas, dan saya wakilkan dan berjanji untuk mendapatkan ataupun membelikan emas itu daripada pihak ataupun daripada ibu kutu ataupun daripada pihak yang terbabit di luar sana. Contohnya kena jelas tuan-tuan. Sebab apa? Yang tadi bagi pinjam, yang ini beli emas pula dah. Jadi bagi jelas betul. Maka dengan ini dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa ekonomi, bahasa bankingnya tuan-tuan, dipanggil wa'ad dengan wakalah. Maksudnya mewakilkan dan juga berjanjilah, maksudnya untuk membeli emas daripada sekian-sekian dengan harga sekian-sekian. Harga tu dah letak dah. Okay. Jadi ada 2 kontrak kat situ. Satu kontrak pinjam tadi tu, kutu tadi. 2 adalah kontrak berkait dengan emas tadi. Sebab bagi clear. Kenapa? Dalam hadis Nabi sebut, dalam riwayat Imam Ibn Majah, hadis sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai' was salaf. Nabi melarang daripada beli sesuatu benda dan kemudian kamu mensyaratkan pula dekat situ pinjam, ataupun Nabi melarang meminjam sesuatu kamu syarat kat situ pula untuk beli. Maksudnya dalam satu transaksi tak boleh, dia kena asingkan. Dia tak boleh hybrid macam tu, dia kena asingkan. Maksudnya yang ni kontrak kutu, yang kedua kontrak membeli emas tadi. Sikit je tuan-tuan, 2-3 baris je. Tapi 2-3 baris tu sangat penting untuk menjadikan kita punya kontrak itu adalah halal daripada sudut syarak, dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Yang kedua daripada isu kelima tadi, emas jongkong, wafer ataupun bentuk-bentuk yang berkait lah 50 gram yang bukan perhiasan. Maka perhiasan tadi harus tak ada masalah. Itu ikut pandangan Jakim, ikut pandangan Imam Ibn Qasim, Imam Ibn Zuhri dan sebagainya, menyatakan harus untuk jual beli emas perhiasan dengan cara ansuran bayar tadi tu, kerana dia telah pun diiktiraf sebagai perhiasan dan dicampur dengan workmanship. Dia dah membentuk, dia perhiasan dah, dia bukan emas yang asal 1 gram, 5 gram dan sebagainya. Emas jongkong tak boleh untuk dikutukan, haram. Ini pendapat bukan majoriti, boleh kata sepakat semua di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tak dibenarkan jual beli secara bertangguh pada emas jongkong tu. 5 gram, 1 gram tu tak boleh. 999.9 tu tak boleh. Nak beli kena beli cash. Okay. Dan memandangkan kesetujuan waktu ni tuan-tuan, yang ketiga ialah kutu barang. Tak kiralah Thermomix ke, peti ais ke ataupun apa. Kenapa orang buat tuan-tuan? Kerana orang buat tu kadang-kadang tak kemampuan, maka dia nak beli cuma ansuran lah dengan rakan-rakan dia. Maka benda tu tolong-menolong, bantu-membantu. Baik, bila kutu barangan harus dengan syarat tadi tu, satu kontrak tadi tu ikut nombor 4
tak boleh ada yuran apa charge, tak boleh ada apa kalau lambat apa semua tu. Dan satu syarat lagi ialah kontrak membeli barang tu. Dengan ini duit kutu ni adalah bertujuan untuk membeli barang Thermomix dengan harganya RM7,000 sekian-sekian. Habis cerita. Maksudnya mewakilkan dan memberi wakil mandat. Wakil lah maksudnya kepada ibu kutu untuk membelikan barang tu dengan hasil kutu ansuran tadi tu, dan itu dipanggil sebagai akad kontrak. Masalahnya tuan-tuan, yang pertama tu ramai orang buat. Yang akad kontrak kedua tu ramai tak jelas. Jadi kalau nak main kutu kena buat macam tu supaya jelas dari sudut bab muamalat, dan apa yang kita praktiskan daripada sudut hukum dia menjadi satu perkara yang tidak termasuk daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi saya ingat itulah kot secara ringkas tentang perbincangan ini. Kalau ada soalan, ada 2 minit lagi. Ada soalan tuan-tuan? Saya buka. Kalau ada, saya ambil satu soalan. Ada persoalan dalam bab kutu ataupun bab-bab sebelum ni? Ya, silakan tuan. Okey, kurma dengan kurma Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim tu emas dengan emas. Okey, bila duit ringgit Nabi kata fa idza ikhtalafa ajnah, bila berbeza mata wang, bila berbeza jenis, maksudnya perak dengan emas, maka emas dengan ringgit maka dah berbeza jenis. Dia cuma satu syarat aja, on the spot basic. On the spot basic. Itu pada syarat yang asal. Tapi sebab emas perhiasan tadi dah difatwakan, tapi di Malaysia tak ada fatwa khusus lagi. Cuma ada kajian daripada JAKIM, kajian daripada UM mengharuskan sebab dia dah campur workmanship, dia dah dibentuk. Tapi kalau yang sekeping-sekeping tu, yang tu tidak dibolehkan kerana masih kekal dalam bentuk emas yang asal. Itu asalnya. Maksudnya itu dia punya perbincangan. Wallahu alam. Saya berhenti dulu kat situ insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Moga-moga ada manfaat 4-5 poin tadi tentang kutu tadi. Kalau nak main tak ada masalah kan. Tapi ikut syarat-syarat hukum dia supaya jelas dalam bab muamalat, kita tak terlibat benda yang Allah haramkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.